Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insyaallah marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditemukan lagi pada malam ini. Insyaallah kesempatan antara maghrib dan isya ini sama-sama kita berbincang satu tajuk yang agak penting juga lah pada saya, iaitu berkaitan dengan isti'azah dan juga basmalah, tuan-tuan. InsyaAllah mungkin selepas pada tajuk ni kita akan mulakan mengaji. Mungkin lepas ni saya tak sediakan slide lah, kita just tengok Quran, kita mengaji, dan kita akan bincang dengan hukum berhenti dan hukum memulakan bacaan. Malam ini sebelum kita nak mengaji tu, kita kena tahu dulu tata cara ataupun kaifiah sebelum kita nak memulakan pembacaan Quran, tuan-tuan. InsyaAllah jadi tajuk malam ini ialah berkaitan dengan isti'azah dan juga basmalah, tuan-tuan. Okey, kita terus saja pada pengertian. Isti'azah bermaksud memohon perlindungan. Kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kita diganggu semasa kita proses pembacaan Al-Quran, tuan-tuan. Jadi perkataan isti'azah ini ataupun lafaz isti'azah ini berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-98, iaitu fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Yang mana bermaksud apabila kamu membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan daripada Allah, mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang dirjam. Jadi ada perkataan fasta'iz, tuan-tuan. Okey, fa ni adalah huruf yang berasingan. Dia perkataannya adalah ista'iz. Ista'iz maksudnya mintalah perlindungan. Jadi Allah arahkan kita untuk kita baca isti'azah di saat mana kita nak membaca Al-Quran. Cuma di sini ada perbahasan juga, tuan-tuan. Sebab perkataan qara'ta ni dia datang dalam keadaan fi'il madhi. Maksudnya fi'il madhi ni fi'il yang lepas, past tense. Kalau kita nak terjemah ikut harfiah, apabila kamu telah mengaji Quran, maksudnya kamu dah habis mengaji Quran, barulah isti'azah, tuan-tuan. Kalau kita terjemah dia punya harfiah lah. Namun jumhur ulama menyebut bahawa isti'azah ini bukan berada di hujung, maksudnya bukan last, tapi di awal sebelum kita memulakan pembacaan Quran, tuan-tuan. Jadi secara ringkasnya apa yang kita boleh faham di sini ialah isti'azah ataupun lafaz a'udzubillah itu berdasarkan arahan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-98, tuan-tuan. Okay. Perlu juga kita ketahui isti'azah adalah bukan ayat Al-Quran, tuan-tuan. Isti'azah bukan ayat Al-Quran. Jadi orang tanya kita, so perlu kita baca isti'azah sebab dia bukan ayat Quran. Tapi sebut sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah maka dapat kebaikan. Walahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu digandakan dengan 10. Jadi bagi sesiapa yang baca isti'azah maka dia takkan dapat pahala bacaan Quran, tapi dia akan dapat pahala isti'azah. Isti'azah ialah kita minta doa. Jadi ada dua, satu pahala doa dan juga pahala qiraah, tuan-tuan. Jadi kita jangan
Tak payah baca lah kalau begitu dah, tuan-tuan. Kita baca juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita dah dapat pahala kita berlindung ataupun kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Okey. Seterusnya berkaitan dengan hukum bacaan isti'adzah, tuan-tuan. Jumhur ulama fuqaha dan juga ulama qiraat, ulama yang berkaitan dengan bacaan Quran ini mengatakan sunat sahaja, tuan-tuan. Namun ada satu pandangan lain yang diutarakan oleh imam besar juga, Imam Ibnu Al-Jazari. Ibnu Al-Jazari mengatakan wajib. Kenapa wajib? Dua sebablah. Satunya adalah sebab Nabi ini sentiasa istimrar dan iman. Setiap kali Nabi nak memulakan bacaan Quran, maka Nabi akan sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu. Yang kedua adalah berdasarkan ayat ini. Fasta'iz tadi. Perkataan ista'iz ini adalah dalam bentuk fi'il amr. Dia dalam bahasa Arab, tuan-tuan, fi'il ada tiga. Perbuatan kata kerja ada tiga. Satunya ialah fi'il madhi yang lepas. Yang kedua fi'il mudhari'. Yang tiga fi'il amr. Jadi tiga-tiga ni dia ada faedah dia sendiri. Kalau sekiranya ayat Al-Quran dia datang dalam bentuk fi'il madhi, tuan-tuan. Contohnya, kalau tuan-tuan baca berkenaan dengan ayat-ayat yang cerita berkenaan dengan hari kiamat, hari pembalasan, banyak Allah menggunakan perkataan dalam bentuk past tense. Kita berfikir, bukankah kiamat tak berlaku lagi? Kenapa? Kenapa Allah menggunakan dalam bentuk past tense ataupun fi'il madhi? Dia seolah-olah nak menceritakan bahawa benda tu wajib berlaku, confirm berlaku. Orang tanya kita jumpa, Haji dah makan? Kenyang dah. Kita tak makan lagi, tapi kita kata kenyang dah. Seolah-olah kita yakin, kita confident bahawa kita akan makan lagi, walaupun kita pun tak tahu. Tak? Kita kata kenyang dah, maksudnya seolah kita dah makan dah. Jadi sama juga dengan Al-Quran ataupun ayat Quran dalam fi'il madhi, fi'il yang lepas ataupun past tense. Apabila Allah sebut dengan keadaan fi'il past tense, fi'il madhi, menunjukkan bahawa benda tu wajib ataupun memang confirm akan berlaku. Tuan-tuan, okey, itu pertama. Kalau sekiranya fi'il mudhari' adalah benda yang sedang berlaku, present tense, sedang berlaku sekarang. Macam contoh kita duduk tengah mendengar kuliah, kita duduk tengah mengaji dan seumpamanya. Kalau sekiranya dalam keadaan fi'il mudhari', maka para ulama menyebut istimrar, berterusan. Maksudnya benda tu berlaku sampailah bila-bila, dia tak terhenti. Contoh kata allazina yazkuru, mereka iaitu orang-orang yang berzikir, orang yang sentiasa berzikir dan iman selama-lamanya, berterusan, tak berhenti. Tuan-tuan, okey, itu kalau fi'il mudhari'. Okey, kalau fi'il amr pula, fi'il amr ialah fi'il suruhan. Kalau sekiranya ayat dalam bentuk fi'il amr menunjukkan satu benda yang wajib dibuat, itu kaedah para ulama membuat kesimpulan. Jadi perkataan isti'azah ini, tuan-tuan, dalam bentuk fi'il amr, ista'iz, mintalah perlindungan dengan Allah. Allah bagi arahan kepada kita supaya kita ni baca isti'azah ketika mana kita nak mengaji Quran. Sebab itulah pandangan Imam Al-Jazari, Ibnu Jazari menyebut bahawa wajib membaca isti'azah, tuan-tuan. Jadi benda ni bergantung pada kita lah. Kalau kita yakin, kita confident bahawa kita mengaji bani confirm kita takkan salah, tak payah baca, tuan-tuan. Tapi kalau kita rasa macam kita tak confident, macam saya sendiri pun memang menjadi pengamalan. Terutama kali kita jadi imam, mesti kita baca isti'azah. Sebab kita risau, kok tersasar ke, tiba-tiba terlekat. Walaupun kita dah ulang, kita dah confident dah, memang panik, takkan sangkut baca ayat tu, kita dah sentiasa baca. Tapi tuan-tuan, kalau nak lekat juga, kalau sangkut juga. Jadi langkah berhati-hati macam mana? Kita baca isti'azah supaya setiap bacaan kita, setiap kalimah yang kita sebut lancar, fasih, betul, tepatan dengan hukum tajwid dan seumpama. Okey. Kemudian kita tengok yang berikutnya adalah
hukum isti'azah setelah mana terhenti bacaan, tuan-tuan. Okey, kalau berlaku keadaan darurat, seumpama terbatuk, kita mengaji Quran kan, innal ladzina kafaru terbatuk, tiba-tiba terbatuk ke tercekik atau seumpamanya, maka kita tidak perlu mengulangi bacaan isti'azah, tuan-tuan. Okey, ataupun kita berhenti bertujuan untuk menafsirkan ayat. Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah menutup pintu hati mereka, Allah menutup pendengaran mereka. Kan kita berhenti mengaji tu kan, maka kita tidak perlu mengulang balik isti'azah ketika mana kita nak menyambung bacaan. Ataupun kita berhenti sekejap untuk kita jelaskan hukum tajwid. La yu'minun. Okay, la yu'minun ni kalau kita berhenti maka hukum dia ma'arif disukun. Kalau kita wasal, hukum dia ma' asli, bacaan dua harakat, contohnya. Jadi kita berhenti tu adalah untuk menjelaskan hukum tajwid yang ada pada kalimah tersebut. Maka ketika mana kita nak mulakan balik bacaan, maka kita tak perlu baca isti'azah dah. Jadi isti'azah ini adalah ketika mana? Ketika di awal pembacaan tadi, tuan-tuan. Okey, kalau sekiranya satu perbuatan yang tidak berkait dengan kita punya majlis bacaan, contohnya apa? Kita mengaji kan, tiba-tiba Assalamualaikum, contohnya. Haji tu dia dah nampak dah kita mengaji, tapi dia sahaja juga. Patutnya dah nampak orang tu mengaji, tak payah nak bagi salam, tuan-tuan. At least biarlah kawan tu habis mengaji barulah bagi salam. Tapi saja kawan ni dah khusyuk mengaji, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia ni dengan salam jawab wajib kan? Kalau tak jawab tak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dijawab salam tu, perbuatan jawab salam itu adalah tidak berkait dengan bacaan Quran. Maka apabila dia nak sambung balik, maka dia perlu baca isti'azah, tuan-tuan. Ataupun kita mengaji tiba-tiba ada orang WhatsApp kita, betul? Haji jom makan tengah hari ni, kita ambil jawab, boleh, akan kat mana? Cuma sambung, bismillah, tuan-tuan. Kan sama sekarang ni kan, macam tu. Maka perlu kita baca isti'azah. Jadi pendek kata, secara kesimpulannya, apa sahaja perbuatan yang kita buat yang tidak berkait dengan majlis bacaan Al-Quran ataupun tilawah Al-Quran, maka perlu ataupun wajib bagi seseorang pembaca tadi itu untuk dia memulakan balik bacaan dia dengan membaca lafaz isti'azah, tuan-tuan. Okey, ini bentuk-bentuk ataupun kita kata sebagai sirah, lafaz-lafaz yang kita boleh baca, tuan-tuan. Nombor 3 ni adalah ada 4 yang saya bawa ni. Cuma ni ini adalah pilihan, tuan-tuan. Pilihan. Sama ada kita nak baca yang pertama boleh, nak baca yang kedua boleh, nak baca yang ketiga boleh, ataupun kita nak baca seperti mana yang kita biasa baca tu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, contohnya. Ataupun a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwas samiul 'aliim. Tidak menjadi masalah. A'udzubillahil 'azim minasyaitonir rajim. A'udzubillahil latiful khabir minasyaitonir rajim. Bahkan, tuan-tuan, kita nak masukkan keseluruhan nama-nama Allah, Asmaul Husna ya. A'udzubillah, betul kita pun Al-Malikul Quddus Salam sampailah habis 99 nama Allah. Jadi dia punya isti'azah saja tu 5 minit, tuan-tuan. Iyalah, badan asyik Asmaul Husna ya, dari 5 minit. Harus tidak menjadi masalah. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa boleh tambah? Sebab isti'azah adalah bukan ayat Al-Quran, maka tidak menjadi masalah. Dia doa harus untuk kita menambah, kita menambah nama-nama Allah, tidak menjadi masalah. Sebab ini adalah bentuk kita nak memuja dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Tujuannya adalah
apabila kita mengaji, kita diselamatkan daripada sebarang kesalahan, sama ada kesalahan yang sengaja ataupun kesalahan yang tidak sengaja, kesalahan kecil ataupun kesalahan yang besar, tuan-tuan. Okey. Kemudian kita tengok yang berikutnya adalah kaedah ataupun cara bacaan di antara isti'azah, basmalah dan juga ayat, tuan-tuan. Okey. Isti'azah, basmalah dan juga ayat, tuan-tuan. Okey. Cara pertama adalah kita stop semua, kita berhenti, ataupun nama dia adalah qat'ul jami'. Kita stop semua, tuan-tuan. Okey. Kita berhenti pada isti'azah, kita berhenti pada basmalah, dan juga kita sambung awal ayat, tuan-tuan. Okey, contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh, tuan-tuan. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua adalah menyambung isti'azah dengan basmalah. Kemudian kita berhenti. Kita menyambung semua. Waslul jami', kita sambung semua. Menyambung isti'azah dengan basmalah dan basmalah dengan awal surah. Tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sambung semua, tuan-tuan. Tadi berhenti semua. Yang kedua ni adalah sambung semua, tuan-tuan. Okey. Yang ketiga, kita berhenti pada isti'azah. Nama dia apa? Qat'ul awal. Berhenti yang pertama, iaitu kita berhenti pada isti'azah. Kemudian wawasul sani wasaris, bisaris. Kemudian kita sambung yang kedua dengan yang ketiga, iaitu kita sambung basmalah dengan ayat, dengan awal ayat, tuan-tuan. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf, kita berhenti. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, ini adalah contoh saja. Tak kira lah sama ada surah Fatihah ke, surah Al-Baqarah ke, surah Al-Nas dan sebagainya. Okey. Ini yang ketiga, tuan-tuan. Yang keempat adalah waslul awal wasani, kemudian waqat'us salis, iaitu kita menyambung isti'azah dengan basmalah dan kita berhenti. Isti'azah dengan basmalah kita stop, kita berhenti. Kemudian kita mulakan awal ayat. Betul tak? Okey. A'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita waqaf. Kemudian kita sambung awal surah. Qul a'udzu birabbil falaq. Contoh, tuan-tuan. Jadi secara kesimpulannya, apabila kita cakap tentang isti'azah ini, ada 4 lafaz, tuan-tuan. Sama ada kita nak berhenti semua qat'ul jami', ataupun kita nak sambung semua waslul jami', ataupun kita nak berhenti pada isti'azah kemudian basmalah dengan awal ayat kita sambung sekali. Dan yang keempat adalah kita sambung isti'azah dengan basmalah, kita berhenti, kemudian kita mulakan dengan awal surah, tuan-tuan. Jadi 4 kaedah ataupun 4 tata cara ini adalah harus untuk kita amalkan, tuan-tuan. Agak-agaklah daripada 4 ini, yang mana paling ramai orang baca ataupun orang amalkan? Yang pertama, tuan-tuan, dia suka berhenti semua. Jadi tuan-tuan, kita ni kalau kita hari-hari kita duk makan ikan singgang je, boring tak agak? Boring, tuan-tuan. So tuan-tuan, kalau duk hari-hari duk mengaji Quran dan baca qat'ul jami', boring tak? Rasa biasa tu. Biasa sebab apa? Sebab tuan-tuan tak tahu ada lagi kaedah yang lain. Jadi sepatutnya kita pelbagaikan. Hari Ahad qat'ul jami' stop semua. Hari Isnin sambung semua. Tuan-tuan,
Hari Selasa kita berhenti pada isti'adzah, sambung basmalah dengan awal surah. Contohnya dan seumpamanya. Namun saya sebut gini tuan-tuan, kalaulah berhenti semua, itulah yang membahagiakan kita, yang menyenangkan kita, maka kita berhentilah semua. Kalaulah kita sambung semua dan kita rasa itulah bacaan paling kita suka, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, contohnya, maka kita sambung semua. Jadi benda ni bergantung kepada kita, tuan-tuan. Nak baca yang pertama boleh, yang kedua boleh, yang ketiga boleh, yang keempat pun boleh. Tidak menjadi masalah, tuan-tuan. Okey, kita pergi berikutnya, iaitu berkaitan dengan bacaan isti'azah pada pertengahan surah. Tadi kita bincang isti'azah ni awal surah kan? Ni pun awal surah. Macam mana pula kalau berlaku di pertengahan surah, tuan-tuan? Okey. Ayat Quran, tuan-tuan, dia ada dua keadaan. Satunya ayat negatif, yang kedua adalah ayat positif. Ayat positif ni contohnya cerita berkenaan dengan kebesaran Allah, ataupun Allah memuji Nabi Muhammad, ataupun statement yang disebut oleh orang soleh. Contohnya, kan kita banyak baca ayat dalam bentuk dialog antara Musa dengan Fir'aun, maka kata-kata yang diungkap oleh Nabi Musa adalah ayat positif, dan kata-kata yang diungkap ataupun diucapkan oleh Fir'aun negatif. Ataupun ayat dialog antara syaitan dengan Allah, kan? Ketika mana Allah ciptakan Nabi Adam, syaitan dia argument, kan? Dia tak puas hati. Kan ada ayat, maka syaitan respon, maka Allah jawab balik. Jadi ayat daripada Allah, ayat positif. Statement ataupun kata-kata daripada syaitan adalah negatif. Okey, tuan-tuan. Kalau sekiranya ayat tersebut adalah ayat positif, tuan-tuan, maka kita tidak digalakkan, tuan-tuan, bukan kata tidak, maka bukanlah kata wajib, tidak digalakkan untuk memulakan bacaan dengan isti'azah sekiranya permulaan ayat yang kita nak baca tadi tu dimulai dengan nama-nama Allah ataupun nama-nama Nabi Muhammad, ataupun ayat-ayat yang berbentuk pujian-pujian, ayat yang positif. Tak kira lah. Ni contoh saya ambil kat sini adalah sebagaimana dalam surah Al-Fath ayat yang ke-29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Ini adalah ayat positif. Maka kita tidak digalakkan. Kenapa tidak digalakkan? Sebab isti'azah kita minta perlindungan daripada ayat ataupun daripada perkara-perkara yang negatif. Kan clash tu. Ayat baik kan, kenapa kita nak minta juga perlindungan? Betul tak? Tuan, okey. Namun kalau sekiranya kita nak baca juga, macam mana, tuan? Okey. Kalau kita nak bacakan juga boleh, tidak jadi masalah. Okey. Kita tambah basmalah, tuan-tuan. Kita tambah basmalah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Muhammadur Rasulullah. Nanti kita akan bincang juga bab basmalah, tuan-tuan. Okey. Okey. Kalau sekiranya ayat negatif, ayat buruk berkaitan dengan syaitan ataupun perkara-perkara yang buruk lah, perkara negatif, maka kita disunatkan untuk memulakan bacaan dengan isti'azah, dan kita tak payah baca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan ni dia nak kita ni bersifat dengan kefakiran. Tuan-tuan, tak kira lah, ini contoh saja ayat yang saya bawa. Jadi bila kita nak mengaji itu, kita tengok, oh ni ayat positif ke ayat negatif, tuan-tuan. Macam mana saya nak tahu, Ustaz, negatif ke positif? Tuan-tuan, sekarang ni zaman hari ni zaman bukan jadi masalah. Quran yang ada dengan kita ini memang dah lengkap, tuan-tuan. Kalau kita tak faham bahasa Arab, carilah Quran yang ada tafsir. Sekarang ni dekat telefon ni, kalau kita
dah tak ada masalah dah kita nak mengaji tuan-tuan. Memang dah settle semua dah. Maksudnya dah ada, dah lama dah orang buat, orang dah sedia bermacam-macam program, bermacam-macam app dan seumpama tu, yang memang sangat membantu untuk kita mengaji. Cuma kita je malah mengaji tu. Cuba kita bayangkan tuan-tuan Quran pada zaman sahabat dulu tak ada baris, tak ada titik. Lepas tu dia pergi susunan dia pun tak terbuku seperti mana pada hari ini tuan-tuan. So ulama-ulama yang datang sebab pada tu mereka berusaha dengan pelbagai juhud yang telah mereka buat sehinggalah terhasil Quran atau mushaf yang ada pada hari ini. Ibarat kata kita ni datang rumah dia ni nak ngap je, nak makan je dia beli makan, beli lauk tuan rumah contohnya, masak pun tuan rumah, semua tuan rumah dah hidang. Kita datang nak jumpa makan je. Kalau nak makan pun tak nak juga, saya tak tahu nak kata apa lah. Jadi ulama dah buat lengkap dah siap dah, tunggu nak baca je. Kalau nak baca juga malah nak komen tak tahu nak kata apa tuan-tuan. Okey, jadi sebagai kesimpulannya gitulah. Kalau ayat positif, kalau kita tak faham, boleh rujuk pada makna tuan-tuan. Oh ni makna baik, ni makna yang okey, maka kita baca basmalah tuan-tuan. Contohnya, oh ni ayat yang negatif ni, maka kita baca isti'azah tuan-tuan. Okey, selesai. Kemudian hukum menguat dan memperlahankan suara pada bacaan isti'azah, baca seduka, baca kuat tuan-tuan. Okey, tempat yang diharuskan untuk membaca dengan kuat, okey, kalau sekiranya ada orang lain yang nak dengar kita punya bacaan. Contoh dalam majlis tilawah ke, ataupun kita berguru dengan ustaz kita kan, kita bertelaki, jadi kita baca kuat sikit lah. Ataupun ada orang dengar, contoh abang, boleh tak abang tolong mengaji, saya dah dengar, kita baca Quran, isteri kita dengar, anak kita dengar, maka kita diharuskan untuk baca dengan kuat. Kuat tu tidaklah kata melaut, auzubillah, atau kita baca tu dengar, orang tu dengar jelas tuan-tuan. Okey, ataupun ni berlaku, situasi ni berlaku ketika mana bulan puasa tu tuan. Dalam bulan puasa, dalam majlis tadarus kita kan, dalam halaqah, dalam kumpulan kita kan. Jadi orang pertama sahaja yang diharuskan untuk baca kuat. Contoh katalah grup talaki kita ataupun grup halaqah kita, grup tadarus kita ni ada 10 orang. Maka haji yang pertama sahaja yang baca kuat. Haji yang kedua, haji yang ketiga sampai haji ke-10 tu baca slow dalam hati saja. Yang saya, pengalaman saya tuan-tuan, kita lead program tadarus ni, saya orang pertama, saya baca kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu baca satu muka juga. Orang kedua dia faham isinya. Maka orang kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tanya dia, haji kenapa baca kuat? Itu salah tu. Bukan masalah salah tak salah kata. Orang kedua, orang ketiga sampai orang ke-10 dia kena baca isyarah juga, tapi baca slow. Baca slow tu maksudnya apa? Maksudnya dia je dengar. Jangan sampai orang lain dengar juga. Tuan-tuan okey. Kemudian tempat yang diharuskan untuk membaca slow, perlahan. Kalau sekiranya qari tersebut dia nak baca dengan slow, contoh kata dia baca seseorang dia kan, baca slow, maka tak perlulah dia nak buat kuat. Jadi perlahan ni maksudnya dia seorang sahaja dengar, tidak sampai orang lain boleh dengar dan seumpamanya. Okey. Kemudian qari membaca dalam halaqah dan dia bukan orang pertama memulakan bacaan. Orang kedua tadilah, orang ketiga baca slow sahaja tuan-tuan dalam sembahyang. Dan memang kalau saya lah, kalau kita jadi imam, sebelum kita baca Fatihah tu memang saya akan wajibkan diri saya lah untuk baca isti'azah. Sebab saya sebut tadi lah, kita risau, kita tak yakin, kita tak confident ayat yang kita nak baca ni kemungkinan akan tersasut, kemungkinan akan sangkut tak ajar. Jadi kita minta perlindungan dengan Allah supaya ayat yang kita baca sama ada surah Fatihah ke, walaupun kita dah ingat tuan-tuan, walaupun kata jaga-jaga lah, tapi tuan-tuan, 2 kali dalam hidup saya pernah jadi makmum, imam tu baca salah surah Fatihah. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim, dia baca ayat.
Pelik Pak Imam baca ni. Sampai walau tolib semayang sampai habis. Tanya dia, kata dia tak perasan. Kena semayang balik. Sepatutnya kalau Pak Imam tu dia sedar, dia just tambah nanti dah. Dan berlaku dekat satu masjid. Saya tak nak sebut masjid mana, tuan-tuan semua tahu pun kan. Pak Imam tu dia tertinggal satu ayat. Ar-Rahmanir Rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tertinggal satu ayat. Jadi tak sah dah Fatihah dia. Maka tak sah Fatihah, batal lah dia punya rakaat tu kan. Patut dia kena tambah. Dia kalau dia perasan awal-awal, dia boleh ulang balik, baca balik daripada semula, maka tak ada masalah, salah dia punya rakaat tu. Tapi dia pun tak perasan. Jadi dia punya faktor dia tak perasan sebab apa tuan-tuan? Mungkin dia lalai, ya, mungkin ada benda yang dia fikir. So siapa yang melalaikan dia? Syaitan tuan-tuan. Jadi itulah functionnya. Kita baca isti'azah ini, kita minta perlindungan Allah supaya segala benda-benda yang mengganggu kekhusyukan kita tu boleh hilang. Yang keduanya adalah segala keterlanjuran, tersasul masa kita membaca, kita minta dengan Allah supaya Allah selamatkan kita, supaya kita tak ada salah. Walau do, contohnya tiba-tiba walau do tersalah, tercekik kan. Saya tak auto tu kena tebal, tapi tiba-tiba mungkin faktor tu adalah gangguan daripada syaitan. Jadi kita minta, kita baca isti'azah ini supaya Allah jaga daripada awal sembahyang sampailah kita tamat sampai kita tu. Okey. Kita dah selesai dengan isti'azah. Kita akan berpindah kepada tajuk yang kedua, iaitu berkaitan dengan basmalah, tuan-tuan. Okey. Basmalah ni para ulama bersepakat mengatakan basmalah ini diambil daripada firman Allah dalam surah An-Naml ayat yang ke-30. Firman-Nya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, jadi perkataan basmalah sebiji di copy paste daripada firman Allah dalam surah An-Naml ayat yang ke-30. Adapun isti'azah tadi itu dia ada berubah isti'azah tadi kan, isti'azah dalam surah An-Nahl macam ni kan, fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Fasta'iz billahi, kita baca a'udzubillah kan, dia tak sama tu. Berbanding dengan basmalah, dia copy paste biji, tak ubah, tak tambah, tak baiki dan seumpamanya, sebagaimana disebut dalam surah An-Naml, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi para ulama membuat kesimpulan isti'azah bukan ayat Quran, tetapi basmalah adalah ayat Al-Quran, tuan-tuan. Jadi kalau sesiapa yang baca basmalah, maka dia dapatlah pahala yang Nabi sebut tadi tu kan. Maka harfa bi kitabillah falahu bi hasanah. Jadi kita baca basmalah, kita dapat pahala qiraat, pahala bacaan. Kalau kita baca isti'azah, kita dapat pahala berdoa. Kita kena faham tuan-tuan. Okey. Secara ringkas tuan-tuan, untuk perbincangan berkenaan dengan basmalah ini tuan-tuan, ada tiga keadaan tuan-tuan. Okey. Basmalah di awal surah Al-Fatihah. Kemudian basmalah selain awal surah Fatihah. Kemudian basmalah dalam surah An-Naml. Kita sudah butuh isyarat. Belum lagi, mesti isyarat. Okay, kita stop, kita sambung. Continue. Okay, tak apa. Okay, tuan-tuan, basmalah di awal surah Fatihah. Kalau kita buka mushaf kita tuan-tuan, kita ikut kufah. Saya dah sebut dah benda ni sebulan yang lalu, tapi tak apa, kita ulang balik. Okey, kita kira basmalah sebagai satu ayat. Tuan-tuan boleh buka tengok sekarang ni, kalau ada dekat telefon, buka dekat telefon lah. Boleh tengok basmalah ada nombor 1 dalam surah Al-Fatihah. Okey, cuba tuan-tuan tengok basmalah dalam surah Baqarah. Ada nombor tak? Tak ada nombor. Basmalah dalam surah Al-Falaq, surah An-Nahl, ada nombor tak? Tak ada nombor. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya adalah
basmalah di dalam surah Fatihah dikira sebagai satu ayat. Basmalah selain daripada surah Fatihah, tak kira lah apa-apa surah, 113 surah yang lain tidak dikira sebagai satu ayat. Okey. Maka sebagaimana riwayat kita riwayat Hafs an Asim, kita mengguna pakai pandangan Kufah. Kufi dan Maki ni adalah ulama adat tuan-tuan, ulama mengira. Ada 7 orang ulama mengira semua. Daripada 7 orang ni ada 2 orang, iaitu ulama yang mewakili negeri Kufah dan juga ulama yang mewakili negeri Mekah. Dua ulama ini mengatakan bahawa basmalah di awal surah Fatihah adalah satu ayat. Kebetulan pula Hafs an Asim, kita ikut Kufah. Jadi kalau Pak Imam tu dia tak baca basmalah surah Fatihah, pelik. Dia tanya, Ustaz ikut riwayat apa? Tanya dia, tuan-tuan mana tahu buku imam kita kat sini kan, dia tak baca. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, contohnya. Tanya dia, Ustaz nak tanya sikit lah, Ustaz baca riwayat siapa tadi? Kalau dia kata riwayat Hafs an Asim baca basmalah. So kenapa tak ada basmalah Ustaz? Ustaz ikut semua. Tuan-tuan okey tuan-tuan, kalau kita pergi Mekah, dia orang baca tak tuan-tuan? Dia orang baca tapi slow tuan-tuan. Jadi ada 2 perkara yang kita perlu jelas kat sini. Kira dan tak kira satu. Yang kedua, slow dan kuat. Slow dan kuat itu bab lain dah. Itu dalam bab fiqh kan. Cuma kalau kembali dalam bab qiraat ataupun bab tajwid ini, dia hanya kira dengan tak kira saja. Baca kuat dengan satu itu tidak dibincangkan oleh para ulama. Jadi kalau sekiranya dia mengikut riwayat Hafs an Asim, riwayat yang kita baca, maka dia mesti kena baca basmalah. Okay. Dan memang saya tak pernah tinggal. Memang kita akan baca basmalah. Sama ada kita jadi imam ke, kita sembahyang seseorang ke, kita jadi makmum ke, ataupun kita nak mengaji biasa ke, mesti kita akan baca basmalah. Sebab apa? Sebab basmalah dikira sebagai satu ayat dan wajib. Tuan-tuan nak sebut wajib kan macam seolah kalau tak buat dosa pula. Itu wajar dibaca. Tuan-tuan. Okey. Kemudian basmalah selain awal surah Fatihah, surah Baqarah, surah Ali Imran dan surah Muhammad, tuan-tuan. Kalau saya punya pengamalan diri saya tak baca. Contoh kata kita nak baca surah apa? Surah Al-Kafirun kan? Semayang. Waladdallin. Amin. Amin. Itu kita pun terus. Qul ya ayyuhal kafirun la a'tababi. Tuan-tuan. Orang tanya, kenapa tak baca basmalah? Sebab basmalah bukan ayat daripada surah Al-Kafirun, bukan ayat daripada surah Al-Falaq, dan bukan juga ayat daripada mana-mana surah kecuali hanyalah surah Al-Fatihah saja. Jadi kalau imam kita tak baca tu, jangan pelik lah. Tak payah tanya, Ustaz ni saya tak pernah dengar Ustaz baca basmalah. Kalau Ustaz baca surah Azim, tak tahu baca basmalah. Tak apa. Sebab basmalah bukan salah satu ayat daripada surah tersebut. Tapi tuan-tuan, kalau kita baca, salah ke? Tak salah. Kenapa tak salah? Sebab basmalah juga ayat Quran. Dan basmalah ada berapa huruf? Ada 19 huruf. Jadi 19 kena 10 berapa? 190. Jadi sekali kita bukan berkaitan dengan pahala, bukan pahala, tapi kita nak bincang berkaitan dengan boleh tak kalau dia tak baca. Kalau Fatihah memang kena baca. Selain daripada surah Fatihah tak apa. Kalau dia baca pun boleh, tak baca pun tak apa, tidak jadi masalah, tuan-tuan. Okey, kalau basmalah dalam surah An-Naml, maka wajib kena baca lah. Takkan kita tak nak baca ni. Ini memang kena wajib, memang kena baca. Memang kena baca, tuan-tuan. Okey. Ada satu hukum sebagaimana disebut oleh Imam Asy-Syatibi, basmalah baina suratayn bi sunnati. Bacaan basmalah di antara dua surah. Bila disebut di antara dua surah ni, tuan-tuan, syarat dia surah tu mutatabi'atan, surah yang berturutan. Contohnya surah Fatihah dengan surah apa? Surah apa, tuan-tuan? Fatihah dengan surah Al-Baqarah, Baqarah dengan surah Ali Imran, Al-Imran dengan surah An-Nisa, tuan-tuan. Surah An-Nas dengan surah
Surah An-Nas. Apa dia punya pasangan dia? Surah An-Nas. Tak tahu. Saya tanya saja orang tuan-tuan Surah An-Nas pun ada pasangan tuan-tuan. Surah yang terakhir Surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Falaq. Okey. Kalau surah Al-Falaq kalau surah Al-Ikhlas dengan surah An-Nas, pasangan tak? Berlaku tak keadaan beza suratain? Tak berlaku. Jadi menurut Imam Syatibi, dia menyebut bahawa bacaan basmalah di antara dua surah adalah sunat. Okey, tuan-tuan Tadi kita sebut tadi kan, kalau kita mengaji Quran, kalau kita nak start dengan awal surah tu, kalau kita tak baca pun tak apa, tuan-tuan Tetapi kalau sekiranya kita nak sambung antara surah pertama dengan surah yang kedua, maka kita disunatkan untuk baca basmalah. Contoh tuan-tuan wa yamna'unal ma'un, waqaf, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, berhenti, inna a'tainakal kautsar, contohnya tuan-tuan okey, itu kita berhenti semua. Ataupun kita nak sambung semua pun boleh. Wa yamna'unal ma'un bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, boleh. Tapi kita dah bincang tuan-tuan Ataupun kita nak berhenti pada tempat pertama, wa yamna'unal ma'un, waqaf, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Tiga cara saja boleh. Boleh tak tuan-tuan? Kita baca wa yamna'unal ma'un bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak? Kita berhenti sini. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Mengelirukan. Basmalah ni dia berada di awal surah. Kalau kita baca akhir surah ni, macam surah orang keliru, surah mana ni? Jadi orang pelik, adakah basmalah tu di akhir surah tersebut? Jadi menyebabkan orang keliru, maka tak boleh tuan-tuan. Ada ulama sampai kata haram hukum. Jadi kita tak payah buat lah tuan-tuan. Sama ada kita nak berhenti pada akhir surah dan kita sambung basmalah dengan awal surah, ataupun kita sambung semua, ataupun kita berhenti semua. Ada tiga macam tuan-tuan okey. Ini tadi yang kedua, kita sambung semua tuan-tuan. Yang berikutnya adalah kita berhenti pada hujung akhir surah dan kita mulakan basmalah dengan awal surah yang baru tuan-tuan okey. Jadi bila disebut sebagai baina suratan ni, maka kita kena baca lah tuan-tuan. Kita kena baca. Kita tengok dekat mushaf kita kan. Kita tengok dekat mushaf kita. Okey. Cuba kita tengok pada surah Fatihah. Ada basmalah tak? Ada basmalah. Okey. Surah Baqarah kita perlu baca ke tak basmalah? Kalau kita pada surah Baqarah harus harus nak baca tak apa, tak nak baca pun tak apa. Kalau saya tak baca tuan-tuan. Memang saya terus baca Alif Lam Mim terus. Saya tak akan baca basmalah. Jadi kalau kita nak buat peratus lah, 70% tak payah baca, 30% baca. Nak baca pun tak apalah maksudnya. Jadi seolah-olahnya kira tak payah baca lah. Okey, kalau begitu dah tuan-tuan, kenapa ada juga basmalah di awal surah Al-Baqarah? Kalau kata tak payah baca kan, tetapi kenapa ada juga basmalah awal surah Baqarah, awal surah An-Nas, awal surah Al-Falaq, Maidah dan Subhan? Kenapa ada juga tuan-tuan? Okey, sebabnya adalah ni untuk menjaga baina suratain. Sebab dalam bab baina suratain ada satu hukum, itu hukum sunat. Jadi ulama dia nak jaga hukum sunat supaya orang tak terlepas dapat pahala sunat itu, maka dia letak juga basmalah. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua adalah untuk memutuskan di antara satu surah dengan surah yang berikutnya. Tuan-tuan, contohnya wa yamna'unal ma'una inna a'tainakal kautsar. Kita pun tak tahu. Sebab tu dah saya kata tadi tuan-tuan, kita ni untuk mushaf kita, Quran kita tu memang dah lengkap semua dah. Ulama dah letak siap-siap dah. Basmalah kat sini, tanda tu, tanda wakaf dan seumpamanya. Jadi kita dah tak ada masalah. Ini saya buat andaian, kalau sekiranya Quran kita tu tak lengkap, mesti akan keliru. Kita pun tak tahu.
Kalau orang hafiz tak ada masalah lah. Orang hafiz yang memang ingat Quran tak ada masalah, yang dia tahu baca ayat dia, innal ladzina kafaru surah Baqarah ada, surah Al-Imran ada, itu nampak. Tak payah tengok belakang. Bila tu buka surah 300 ayat ni contoh. Itu kalau hafiz benar. Itu kalau kita al-hafuz macam mana? Al-hafuz. Jadi terpaksalah kita bergantung sepenuhnya dengan Quran yang telah ada di hadapan kita, tuan-tuan. Okay? Jadi kalau sekiranya tak ada basmalah, tuan-tuan, tak ada basmalah di antara baina suratain, niscayalah orang tak akan baca basmalah. Wa yamna'unal ma'un inna a'tainakal kautsar, contohnya. Okey, kalau dia tak baca basmalah, satunya paling sunat dia dah tak dapat. Yang kedua, dia dah clash dengan dia punya manhaj imam dia. Kita ikut riwayat Hafan Asim ni. Hafan Asim baca basmalah. Yang tak baca basmalah siapa? Ada tuan-tuan, Hamzah. Imam Hamzah dia tak baca basmalah di antara dua surah. Wa yamna'unal ma'un inna a'tainakal kautsar. Ataupun kalau dia sambung, wa yamna'unal ma'un inna a'tainakal kautsar. Imam Hamzah, tuan-tuan. Kita ikut Hafan Asim. Hafan Asim dia baca dan dia clash, tuan-tuan. Okey. Yang terakhirnya adalah bagaimana pula kalau sekiranya banyak suratai di antara dua surah, iaitu ayat terakhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah, tuan-tuan. Okey. Tentu kita tengok kalau gaji lah boleh buka buku surat 186 dengan 187. Ayat terakhir 186, ayat pertama surah At-Taubah 187, tuan-tuan. Sorry, 187 188. Okey. Jadi ayat dia, tuan-tuan, innallaha bikulli syai'in alim. Itu bara'atun. Surah Taubah ataupun surah Bara'ah memang tak ada basmalah. Kalau tuan-tuan jumpa Quran yang ada letak basmalah, tuan-tuan, tuan-tuan kena repot. Ambil gambar sikit, hantar, sama ada tuan-tuan nak hantar kepada dia punya penerbit ataupun tuan-tuan boleh hantar direct kepada KDN. Kalau KDN berat sikit, KDN terus kena gantung lah syarikat tu. Dia sesat ni ikut keadaan mana. Tapi mustahil lah KDN lulus. Sebab KDN dia akan cek semua ni. Kalau kata terlepas juga, KDN dulu yang betul, tapi dia kita salah kemungkinan. Saya pernah jumpa mushaf yang Telaga Biru tu, tuan-tuan, Telaga Biru tu, dia ada cetak dua muka surat sama. Yalah, kita alhamdulillah lah, kita hafal lah, kita ingat. Jadi kebetulan pula Quran tu dapat ke saya lah. Rezeki je kan, tengok kenapa sama ni ayat ni. Kalau dapat gaji lah haji tu, macam baca 3 kali rasa macam sama contohnya, kalau rasa lah. Tapi kita sebab kita hafal, kita ingat ini sama ayat ni, maka saya terus call kepada dia punya pengarah dia, Datuk Zahazan masa tu, saya call dan dia minta saya terus hantar. Masih baik kalau kita dah ni, terus kita call KDN. Kebetulan dekat kuis pun kita ada member kita ni, dia bekas setiausaha bahagian kuasa Quran. Ambil gambar snap dia, hantar ke dia terus. Kalau dia repot lagi berat. Tapi kita nak ambil jalan selamat, kita tak nak bergaduh, kita terus direct call dengan syarikat penerbit sahaja. Dan dia minta saya hantar dan saya hantar. Memang ada salah, tuan-tuan. Okey, kita kembali balik kepada cara kaedah bacaan. Kalau sekiranya selain daripada surah Anfal dengan surah At-Taubah, kita kena baca basmalah lah. Kita kena baca basmalah. Sebab apa? Sebab kita nak dapat hukum sunat tadi tu. Okey. Dikecualikan di antara surah Anfal dengan surah At-Taubah. Untuk surah Anfal dengan surah Taubah ni kita tak perlu baca basmalah, tuan-tuan. Jangan pula kita pandai-pandai. Ini telah dimuktamarkan oleh ulama, sama ada ulama tajwid atau ulama qiraat, mereka semua sepakat tidak boleh sampai hukum haram, tuan-tuan, untuk bagi sesiapa yang membaca basmalah di awal surah Bara'ah, tuan-tuan. Jangan kita syok kita kata bukan ke Imam Syatibi kata sunat ke pun.
Jadi kita nak dapat lah sunat, kita baca dapat semalam. Tuan-tuan boleh baca basmalah dengan syarat selain daripada surah Anfal dengan surah Taubah. Okey. Jadi untuk surah Anfal dengan Taubah ni dia ada 3 kaedah cara bacaan, tuan-tuan. Okey. Yang pertama adalah kita berhenti. Kita ambil. Yang pertama adalah kita saktah ataupun yang pertama kita saktah dulu. Kita saktah. Okey. Innallaha bikulli syai'in alim, bara'atun minallahi wa rasulih. Kita saktah. Okey. Yang kedua adalah kita sambung. Kita sambung. Innallaha bikulli syai'in alimun, bara'atun minallahi wa rasulih. Ada satu lagi saya jadi ingat ni, tuan-tuan. Oh, di sini ada satu lagi. Iaitu kita berhenti. Kita berhenti. Innallaha bikulli syai'in alim. Waqaf, ambil nafas baru. Bara'atun minallahi wa rasul, sampai habis. Jadi ada 3 cara dan 3 kaedah ini hanyalah valid dalam surah Anfal dengan surah At-Taubah sahaja. Jangan pula kita pergi saktah surah lain tak. Saktah ni hanyalah valid dekat sini sahaja, tuan-tuan. Okey. Jadi kalau kita berhenti, maka hukum di sini, hukum dia jadi mad arid disukun. 2, 4, 6 harakah. Tidak punya masalah, kita baca 2 boleh, baca 4 boleh, baca 6 boleh, tuan-tuan. Ataupun kita saktah, kita izharkan, kita jelaskan mim ni. Innallaha bikulli syai'in alim, bara'atun minallahi wa rasul, sampai tuan-tuan. Ataupun kita wasal, kita sambung, maka apa guna kat sini? Kita sambung iqlab, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rujuk pada Quran, tuan-tuan, boleh kalau tuan-tuan tengok, memang ada huruf mim kat sini. Walaupun berhenti kan, di nombor ni. Walaupun waqaf fasilah, waqaf nombor, tapi dia letak juga huruf mim. Padahal akhir surah dah, tapi ada juga huruf mim. Kenapa, tuan-tuan? Sebab functionnya kok lah kita ni nak sambung. Jadi dia letak huruf mim. Jadi huruf mim ini ataupun tanda iqlab ataupun hukum iqlab ini valid ketika sambung. Tuan-tuan boleh tengok surah An-Nas. Minal jinnati wan nas. Ada baris tak? Ada baris bawah kasrah. Kenapa ada baris bawah? Patutnya dah habis ayat kan? Patutnya minal jinnati wan nas. Situ mati ya, sukun lah. Tapi ada baris bawah. Kenapa? Sebabnya dia punya tujuannya adalah untuk sambung. Minal jinnati wan nasi bismillahirrahmanirrahim sampai pusing sampai surat dah, sambung balik. Jadi ini menunjukkan apa, tuan-tuan? Ini menunjukkan bahawa kalau kita dah khatam sekalipun, kita dah khatam dah kan? Kita kena ngaji pula. Jangan kita syok sendiri lah. Bagaimana pegang-pegangan orang kampung dulu, tak apa, dia dah khatam dah, cukup dah khatam sekali seumur hidup. Allah, patutnya kena sentiasa khatam, tuan-tuan. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, kerana Quran akan datang kepada kamu pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada kamu. Jadi kalau kita dah khatam dah dengan guru kita, khatamkan sekali lagi, tuan-tuan. Syekh saya dulu dia cerita, dia memang dia hafiz lah, dia hafal Quran, dia hafal dengan ayah dia. Jadi ayah dia tak benarkan untuk dia pergi mengajar orang lain kecuali selepas 60 kali khatam tasmih, tuan-tuan. Bukan khatam baca, khatam tasmih. Tasmih ni apa? Tak tengok Quran. 60 kali khatam barulah okey, aku dah lepas, kau boleh pergi mengajar orang lain. 60 kali khatam, tuan-tuan. Kita 10 kali ada tak? Tak apalah, tuan-tuan. Kalau malam ni baru kita sekali khatam, insya-Allah malam esok, malam berikutnya kita usullah kita membaca kita sentiasa baca sampai akhir hayat kita. Wallahu alam, insya-Allah kita akan sambung lagi pada kelas akan datang. Apa daripada Allah SWT dalam ilmu Tuhan, ilmu kita sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.